Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada penganjur ISJAB, para pembentang dan juga para peserta yang turut sama hadir dalam seminar harta sepencarian secara atas talian ISJAB 2020. Pada hari ini, insyaAllah saya akan membentangkan kertas kerja yang bertajuk Isu Tuntutan Harta Intelek sebagai Harta Sepencarian, iaitu analisis kritis dari perspektif syariah dan juga undang-undang. Secara ringkasnya, kertas kerja ini dibahagikan kepada beberapa bahagian, iaitu pendahuluan, metodologi, kemudiannya perbincangan mengenai harta sepencarian, sama ada dari perspektif Islam dan juga undang-undang. Kemudiannya perbincangan tentang harta intelek mengikut perspektif Islam dan juga undang-undang. Dan pada akhirnya analisis berkaitan dengan isu tuntutan harta intelek sebagai harta sepencarian mengikut perspektif syariah dan juga undang-undang. Dan pada akhirnya adalah kesimpulan. Secara ringkasnya, kita ketahui bahawa harta sepencariannya adalah harta yang diperolehi dalam masa perkahwinan seorang suami dengan isterinya hasil daripada sumber-sumber ataupun usaha mereka bersama. Tetapi pada zaman era digitalisasi ini, kita boleh dapati bahawa bentuk tuntutan harta sepencarian ini tidaklah terhad kepada hanya bentuk fizikal semata-mata. Dia boleh juga wujud dalam bentuk harta intelek. Ya? Dan walaupun sebenarnya harta sepencarian ini sebenarnya kalau kita ikutkan adalah hak eksklusif suami dan isteri saja dalam perkahwinan, tetapi pada masa yang sama kita lihat bahawa ada pihak ketiga iaitu waris biasanya yang menuntut harta sepencariannya. Malah ada juga fatwa di negeri Kelantan yang membenarkan tuntutan sebegini. Jadi bertitik tolak daripada isu ini, maka kertas kerja ini dilakukan di mana kajian dilakukan ke atas isu tuntutan harta intelek sebagai harta sepencarian suami isteri, dan kemudian kita menganalisis tuntutan harta intelek ini mengikut perspektif syarak dan juga undang-undang. Secara ringkasnya, metodologi kajian ini adalah berbentuk kualitatif di mana data kita kumpul melalui kitab-kitab fiqh klasik dan juga contemporary berkaitan dengan harta sepencarian dan juga harta intelek, fatwa berkaitan dengan harta sepencarian dan juga kes-kes di mahkamah. Dan kemudiannya data dalam kajian ini kita analisis menggunakan pendekatan analisis kandungan. Dan pada awalnya kita akan membincangkan tentang harta sepencarian dalam Islam. Sebenarnya harta sepencarian ini adalah bukan satu konsep yang asing dalam syarak. Di mana kalau kita lihat definisinya, harta sepencarian ini adalah harta yang diperolehi secara bersama-sama oleh suami isteri sepanjang perkahwinan yang sah. Di mana kedua-dua pihak ini tadi telah memberi sumbangan sama ada secara langsung ataupun tidak langsung terhadap perolehan ataupun pemilikan harta tersebut. Dan ini sebenarnya adalah sesuai dengan firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 32, yang mana yang bermaksud dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang telah dikurniakan oleh Allah Ta'ala kepada sebahagian kamu lebih banyak daripada sebahagian yang lain, kerana bagi lelaki itu ada bahagian daripada apa yang diusahakannya. Dan mohonlah kepada Allah Ta'ala sebahagian daripada kurnianya. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui segala sesuatu. Dan pada masa yang sama juga, konsep harta sepencarian ini dia menepati kaedah fiqh adat, iaitu al-adah muhakkamah, yang mana uruf ini diiktibar oleh syarak. Dan juga dia juga bersandarkan kepada masalih dan mursalah dan juga kepada kemaslahatan ataupun kepentingan kedua-dua pihak dalam memelihara harta. Dan uruf ini sebenarnya telah diperakui oleh undang-undang dan juga syarak. Dan juga berdasarkan kepada hadis, iaitu riwayat Abu Daud yang mengatakan bahawa apa-apa yang dipandang baik oleh orang Islam, maka baik jugalah di sisi Allah Ta'ala, dan begitulah yang sebaliknya. Dari segi perbincangan mengenai harta sepencarian menurut perspektif undang-undang pula, kita boleh lihat sebenarnya daripada zaman sebelum kemerdekaan lagi, sebenarnya harta sepencarian ini telah pun wujudlah. Undang-undang ini telah pun wujud, iaitu dalam bentuk mahkamah sivil, adat dan juga mahkamah syariah. Di mana sebelum adanya undang-undang
yang khusus berkaitan dengan harta sepencarian orang Islam ini, sebenarnya qadi dan juga hakim mahkamah syariah ini berhadapan dengan cabaran yang besar di mana mereka tidak tahu asas bagaimana untuk menentukan hukum harta sepencarian ini di bawah undang-undang Islam. Kemudian pada tahun 1980-an ini masih lagi bidang kuasa ini di bawah kes civil, di bawah mahkamah civil. Dan perkara ini hanya berubah apabila berlakunya pindaan terhadap perlembagaan persekutuan, iaitu perkara 121, satu dalam kurungan A, di mana selepas berlakunya pindaan ini, maka hak menuntut harta sepencarian ini oleh orang Islam telah menjadi hak eksklusif mahkamah syariah. Dan dari segi undang-undang sebenarnya tuntutan harta sepencarian ini sepatutnya hanya boleh dibuat oleh suami dan isteri saja. Dia adalah hak eksklusif suami dan isteri saja. Dan dia melibatkan 3 tuntutan, iaitu sama ada dalam kes perceraian, poligami ataupun kematian. Dan mengapa ini berlaku adalah kerana hanya suami dan isteri saja yang mempunyai locus standi. Locus standi ini adalah sangat penting di mana ia menentukan sama ada pihak tersebut boleh mempunyai hak untuk didengari, untuk dibicarakan di mahkamah atau tidak. Secara ringkasnya, undang-undang berkaitan dengan harta sepencarian ini termasuk dalam undang-undang Akta ataupun undang-undang keluarga Islam bagi setiap negeri. Di sini saya beri ringkasan tentang definisi harta sepencarian mengikut undang-undang sebagaimana yang diperuntukkan dalam Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan, kemudiannya enactment Keluarga Islam Negeri Johor, Penang, Sabah, Sarawak, Terengganu, Melaka, Pahang, Perak, Selangor, Perlis dan juga Kelantan. Jadi kesemua ini mendefinisikan bahawa harta sepencarian itu adalah harta yang diperolehi bersama oleh suami isteri semasa perkahwinan berkuat kuasa mengikut syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum syarak. Walau bagaimanapun, dalam kes poligami, tuntutan harta sepencarian ini sebenarnya diperuntukkan oleh hampir kesemua undang-undang keluarga Islam negeri kecuali bagi Terengganu dan juga Sarawak. Dan sebenarnya bagi negeri-negeri yang mempunyai peruntukan mengenai dengan kes poligami ini, dia termaktub dalam Seksyen 23 Akta dan Undang-Undang Keluarga Islam Negeri-Negeri, di mana dalam Seksyen 23/9 jelas diterangkan bahawa harta sepencarian dalam poligami ini boleh dituntut oleh pasangan suami dan isteri. Manakala dari segi amalan di mahkamah syariah pula telah ditetapkan bahawa harta sepencarian ini mestilah kita tuntut dalam tempoh semasa tempoh perkahwinan yang sah antara suami dan isteri. Dan bentuk sumbangan itu adalah secara langsung ataupun tidak langsung. Dan dari segi mensabitkan pula keputusan tentang harta sepencarian ini, ada 3 aspek yang akan diberi penekanan, iaitu pembuktian, keterangan dan juga harta sepencarian ini yang akan diambil kira oleh pihak mahkamah, yang mana mesti dia buktikan adanya sumbangan secara langsung ataupun tidak langsung. Dan keputusan pensabitannya pula akan berlandaskan kepada hukum syarak dan juga undang-undang keluarga Islam bagi negeri-negeri tersebut. Dan dari segi penentuan kadar harta sepencarian ini, sebenarnya dia ditentukan oleh hakim mahkamah syariah, yang mana dia akan melihat kepada budi bicara yang dilakukan dalam proses suluh. Jadi proses suluh ini adalah proses yang paling popular yang dilaksanakan di Malaysia ni, dan juga pihak mahkamah juga akan melihat kepada takat mana sumbangan yang dilakukan oleh pasangan yang menuntut, sama ada suami ataupun isteri tadilah. Dan seterusnya mestilah apa yang dituntut itu selaras dengan undang-undang yang keluarga Islam di negeri masing-masing. Dan sehingga kali ini juga sebenarnya bahagian yang ditentukan oleh hakim biasanya di akhir perbicaraan ini adalah dalam bentuk 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 ataupun 1/6, ataupun ditentukan dalam bentuk peratus, misalnya 80%, 50%, 30% ataupun 25%. Dan sebenarnya campuran antara sumbangan langsung dan juga tidak langsung yang akan diberikan oleh pihak-pihak ini akan menentukan bahagian akhir yang akan mereka terima nanti. Dan seterusnya perbincangan kita adalah berkisar tentang harta intelek menurut Islam. Sebenarnya konsep harta intelek ini bukanlah satu benda yang baru. Kalau kita tengok dari segi sejarah Islam sendiri pun, mula daripada zaman penurunan wahyu sampailah ke akhir abad ke-17 Masihi, sudah ada sebenarnya konsep harta intelek ini di dalam Islam. Contohnya kita boleh lihat melalui
penurunan dan penulisan wahyu secara musyafahah, iaitu bersemuka secara individu. Kemudiannya pengaplikasian sanad dalam penyampaian ilmu, konsep pengijazahan dalam penyampaian ilmu, dan juga tingginya penghormatan dan juga pembudayaan Islam ini terhadap nilai ilmu itu sendiri. Malah konsep pemberian hak milik ke atas harta intelek juga bukanlah satu benda yang asing dalam Islam. Sebab kebanyakan buku pada zaman peradaban Islam sebenarnya, dia hanya dicetak dengan kebenaran yang jelas daripada penulisnya. Jadi kita boleh lihat di sini memang Islam telah pun lama menerima pakai konsep harta intelek ni. Dan sebenarnya ia menyerupai hak paternity yang diberikan kepada pemilik karya untuk membolehkan penulis karya tersebut menuntut hasil ciptaannya dan pada masa yang sama dapat mengenal pasti dialah penulis ataupun pencipta karya tersebut. Dan kita boleh lihat ulama-ulama lain seperti contohnya Ibnu Khaldun. Dia sangat lantang mengkritik amalan plagiat dan juga mengecam peniruan idea dan karya orang lain. Kemudiannya Imam Al-Ghazali misalnya yang pernah meriwayatkan bahawa Ibn Ahmad apabila ditanya kalaulah hilangnya helaian beberapa muka surat dalam buku yang tercatat dalam tu ada hadis, adakah kita orang yang jumpa tadi tu boleh salin semula catatan tu? Maka dijawab tidak boleh, bahkan perlu meminta izin terlebih dahulu sebelum menyalinnya. Dan berdasarkan kepada pandangan ini semua adalah jelas bahawa metodologi yang digunakan oleh para ulama terdahulu dalam memelihara karya penulis sebenarnya adalah melalui penjagaan nama dan hak intelektual dengan menisbahkan setiap karya adalah kepada penulis. Selain daripada itu, amalan penguatkuasaan tanda niaga ke atas barang perniagaan juga ada diamalkan secara meluas pada zaman kerajaan Abbasiyah, di mana barang-barang dagangan pada zaman kerajaan Abbasiyah ni sebenarnya ada tanda harga. Tanda harga ni sebenarnya menunjukkan asal usul dan pembuat barang tu. Jadi dia sebenarnya kalau kita lihat menyerupai sebagaimana cap dagangan ataupun pattern yang kita gunakan pada zaman sekarang. Dari segi pembincangan tentang konsep harta ni sebenarnya ulama telah pun membincangkan lama dahululah, dan pembincangan tentang konsep harta ni kita boleh bagi kepada dua. Yang pertama adalah jumhur ulama iaitu mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali, dan juga minoriti iaitu pandangan ulama Hanafi. Dan pandangan ulama jumhur ulama ini mereka mengatakan bahawa sesuatu yang ada unsur manfaat, bernilai dan juga kita boleh miliki, maka kita anggap dia sebagai harta. Dan ini sebenarnya berbeza dengan pandangan minoriti iaitu pandangan mazhab Hanafi yang mengatakan bahawa manfaat itu bukanlah termasuk dalam kategori harta. Dan konsep harta intelek ni sebenarnya dibincangkan secara serius oleh ulama kontemporari selepas abad mula daripada abad ke-20, di mana antara ulama yang membincangkannya adalah Fatwa Al-Duraini, Az-Zarqa, Muhammad Uthman Syaibir, kemudiannya Abdullah Mabruk An-Najjar, Nu'man Jum'ah, Nazir Muhammad, Ali Al-Khafif dan Ridha Abdul Rahman Wahdan. Dan antara daripada semua kesimpulan ini kita boleh takrifan yang diberikan, kita boleh simpulkan bahawa harta intelek ini adalah sebarang gambaran idea dan ciptaan yang terhasil daripada pemikiran yang dizahirkan dalam satu bahantara fizikal dan sekumpulan hak dan kuasa ke atas ciptaan tersebut yang disabitkan oleh syarak kepada pemiliknya untuk mengawal, memanfaatkan, mengguna dan mentadbir harta-harta tersebut mengikut garis panduan ditetapkan oleh syarak. Dan sebenarnya harta intelek ini diwujud dalam dua bentuk. Yang pertama dalam bentuk gambaran idea dan ciptaan, dan yang kedua adalah dalam bentuk hak yang dimiliki. Dan hak ini menyebabkan mereka boleh mengawal, memanfaatkan, mengguna dan mentadbir harta inilah. Dan bagi bentuk yang pertama ini, dia boleh kita hasilkan dalam bentuk penulisan karya seni, pattern, cap dagangan, tanda niaga ke bentuk perindustrian. Dan bentuk yang kedua pula, dia lebih kepada hak cipta dan hak harta industri. Dan kedua-dua hak ini sebenarnya membenarkan pemilik ataupun penciptanya memiliki dua hak, iaitu hak moral dan juga hak ekonomi. Dan kalau kita lihat secara ringkasnya kita dapati bahawa majoriti ulama sebenarnya telah mengiktiraf harta intelek sebagai harta di sisi syarak kerana mereka berpandangan bahawa manfaat ini dikira sebagai harta. Jadi semua
hukum syarak yang tertakluk ke atas harta fizikal akan terpakai juga ke atas harta intelek. Dan sebenarnya terdapat 4 faktor mengapa Islam telah mengiktiraf harta intelek ini. Yang pertama adalah dia tidak bertentangan dengan nas syarak, kemudiannya diamalkan oleh keseluruhan negara umat Islam khusus dan dunia secara umum. Kemudiannya yang ketiga, dia telah wujud dan sedang diamalkan ketika penetapan hukum tentangnya dibuat, dan yang keempat adalah tiada perkataan ataupun perbuatan yang menunjukkan bahawa harta intelek ini tidak diiktiraf oleh syarak. Dan sebenarnya hukum harta intelek ini telah pun disepakati oleh para ulama dalam persidangan Majma' Al-Fiqh Al-Islami kali kelima di Kuwait pada 10 Disember 1988. Walaupun harta intelek ini kita boleh kategorikan sebagai harta, tetapi ada juga perbezaan antara harta intelek itu dengan harta fizikal. Dan ringkasan ini kita boleh bahagikan dari segi tabiat harta pendasar ataupun mahal, kemudiannya keabadian pemilikan, kuasa, batasan pemilikan dan juga sifat harta. Secara ringkasnya, perbincangan berkaitan dengan harta intelek menurut perspektif undang-undang ini adalah berkisar tentang sejarah bagaimana harta intelek ini diiktiraf oleh dunia. Kalau kita lihat dari segi peringkat dunia ini, sebenarnya undang-undang pertama yang ditubuhkan untuk melindungi harta intelek ini adalah Undang-Undang Perancis pada tahun 1791, iaitu pada 13 Januari 1791. Dan undang-undang ini telah mula digubal selepas Revolusi Perancis, dan tujuannya adalah untuk menjamin hak para pengarang ke atas karya mereka dan membenarkan pewarisan hak ini selama 5 tahun lepas kematian pengarang asal. Tetapi atas sebab ia adalah undang-undang bersifat manusia, buatan manusia, maka dia terdedah kepada sifat yang terhad dan juga kekangan-kekangan. Jadi dia telah dipinda sehinggalah pada 11 Mac 1957. Dan kemudiannya kesedaran berkaitan dengan harta intelek ini semakin diiktiraf lah. Dan semakin meningkat pada abad ke-19 di mana Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ataupun PBB telah mula menubuhkan Majlis Kesusasteraan dan Kesenian dalam persidangan mereka di Paris pada Disember 1878. Dan daripada persidangan ini terhasillah Convention Bern yang mana mereka telah mengiktiraflah hak pengarang ini tadi. Dan daripada convention ini juga sebenarnya UNESCO telah menubuhkan satu pertubuhan pada 6 September 1952 di Geneva yang telah dianggotai oleh pelbagai negara di seluruh dunia. Dan pada tahun 1979 sebenarnya World Intellectual Property Organisation ataupun WIPO telah ditubuhkan, yang mana pada tahun 1997, 20 Februari 1997, 161 buah negara telah bersetuju untuk menganggotai WIPO, dan ini termasuklah Malaysia. Dan dari situlah sebenarnya mulalah terbentuknya Akta Hak Cipta 1987, iaitu Akta 332. Kerana dalam konteks negara Malaysia dan dunia ini, sebenarnya pengiktirafan terhadap pemilikan harta intelek ini hanya akan menjadi sah di sisi undang-undang apabila dia didaftarkan oleh pihak yang berautoriti, yang mana dekat Malaysia ni kita anggap sebagai Kementerian Perdagangan dan Hal Ehwal Pengguna Malaysia. Kalau kita gagal untuk mendaftarkan harta intelek ini di bawah pihak berautoriti ini, maka harta ini tidak akan dapat dilindungi. Jadi pihak Kementerian Perdagangan dan juga Hal Ehwal Pengguna Malaysia telah menjalankan dua kawalan lah untuk melindungi harta ini, iaitu dalam bentuk perlindungan undang-undang dan juga kawalan teknikal. Dan kalau kita lihat sejarah dari segi di Malaysia ini, undang-undang berkaitan dengan harta intelek ini berasal daripada common law, yang mana mula digubal daripada Akta Hak Cipta tahun 1969, kemudiannya dimasukkan dan dibuat Akta Hak Cipta 1987 dengan beberapa pindaan lah. Dan seterusnya ada beberapa akta lain yang diwujudkan seperti Akta Cap Dagangan 1976, Akta Paten 1983, Akta Reka Bentuk Perindustrian 1996 dan juga Akta Cakra Optik 2000. Dan pada masa yang sama pada tahun 2003, 2 Januari 2003, Perbadanan Harta Intelek juga telah ditubuhkan. Dan ini termaktublah di dalam Akta Perbadanan Harta Intelek Malaysia 2001 ataupun juga dikenali sebagai Akta 617. Dan kesemua akta ini telah diwujudkan untuk memberi kuasa kepada agensi penguatkuasa, contohnya macam bahagian penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan juga Hal Ehwal Pengguna, dan juga PDRM, iaitu Polis Diraja Malaysia, untuk bertindak sekiranya berlaku sebarang pencerobohan ke atas harta intelek yang telah didaftarkan. Seterusnya kita pergi kepada perbincangan mengenai analisis isu tuntutan harta intelek sebagai harta pencarian mengikut perspektif syarak dan undang-undang.
Ya, kalau kita tengok dalam konteks harta pencarian ini, sebenarnya harta intelek ini adalah cetusan idea seseorang hasil daripada kreativiti seseorang. Jadi dia adalah milik individu tersebutlah. Jadi kalau kita tengok dalam bentuk konteks harta sepencarian, contohnya macam bayaran royalti yang diterima hasil daripada kreativiti pasangan berkahwin dan tempoh perkahwinan. Contohnya macam penulisan novel, pengubahan lagu, mereka cap dagangan, pembikinan drama dan sebagainya, kita jadikan sebagai sumber pendapatan oleh pasangan tersebut. Maka mereka bolehlah menuntut bahagian ini di Mahkamah Syariah sebagai harta sepencarian. Dan dengan syarat dia mestilah dapat membuktikan adanya sumbangan sama ada secara langsung ataupun tidak langsung dalam tempoh perkahwinannya tadi. Dan contoh sumbangan langsung ni adalah contohnya macam dia mengeluarkan pembelanjaan untuk menyokong hasil kreativiti pasangan ataupun suami isteri tadi, ataupun menguruskan kerja-kerja pasangan suami isteri tadi dalam menghasilkan idea ataupun kreativiti tadi sehingga adanya harta intelek tersebut. Dan contoh sumbangan tidak langsung, misalnya seorang isteri lah, dia memberi sokongan kepada suami tadi melalui melalui isteri tadi menguruskan rumah tangga mereka, menguruskan anak-anak mereka dalam usaha pasangan tadi mendapatkan harta intelek. Tetapi di dalam konteks di Kelantan misalnya, ada satu fatwa yang tidak diwartakan di negeri Kelantan berkaitan dengan tuntutan harta sepencarian oleh waris si isteri yang meninggal dunia. Dalam mesyuarat Jemaah Ulama Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan yang telah bersidang pada 18 Ogos 2002, telah dibincangkan fatwa mengenai tuntutan harta sepencarian ini oleh waris isteri yang telah meninggal dunia. Maka mesyuarat telah membuat keputusan bahawa 3 perkara telah disabitkan di sini, iaitu yang pertama, tuntutan harta sepencarian oleh pihak yang masih hidup seperti isteri yang menuntut harta sepencarian suaminya adalah diharuskan, sama ada tuntutan itu kerana perceraian hidup ataupun mati. Yang kedua, tuntutan harta sepencarian oleh waris si mati, contohnya macam anak-anak ataupun waris si isteri yang meninggal dunia yang menuntut harta sepencarian daripada suami si mati adalah dibenarkan dan diharuskan, sama ada tuntutan itu kerana perceraian hidup ataupun mati. Dan yang ketiga adalah kadar tuntutan harta sepencarian yang layak dituntut oleh pihak yang masih hidup ataupun waris si mati ini adalah bergantung kepada keputusan Mahkamah Syariah. Jadi kita di sini saya bawakan 3 kes di mana kes yang berlaku di Mahkamah Syariah yang melibatkan tuntutan harta sepencarian oleh pihak waris selain daripada suami dan isteri. Jadi ia berlaku di Mahkamah Syariah walaupun sebenarnya kita claim bahawa harta sepencarian suami isteri ini sebenarnya adalah milik eksklusif suami dan isteri, tetapi dalam kes-kes tertentu berlaku tuntutan oleh pihak waris ataupun pihak ketiga. Contoh yang pertama adalah kes Tuan Awang, Tuan Mamat dan lain-lain lawan Tuan Alam bin Tuan Ahmad dan lain-lain pada tahun 2006. Dalam kes ini, mahkamah telah membenarkan waris-waris kepada suami ataupun isteri yang telah meninggal dunia untuk menuntut harta sepencarian terhadap pasangan perkahwinannya. Dan walau bagaimanapun, mahkamah dalam keadaan ini telah menolak tuntutan ini sebab kes itu telah difailkan selepas 50 tahun lebih daripada tempoh kematian ibu bapa mereka. Kes yang kedua adalah Awang bin Abdul Rahman lawan Syamsuddin bin Awang pada tahun 1997, di mana mahkamah telah menolak tuntutan yang dibuat oleh anak kepada arwah isteri pertama. Mahkamah telah menganggap bahawa arwah isteri pertama, iaitu ibu kepada penuntut, telah meredai bahagian harta, bahagian arwah yang telah didaftarkan atas nama suaminya. Dan kemudiannya mahkamah telah mengatakan bahawa arwah ibu kepada yang menuntut ini lebih berhak menuntut harta tersebut sebagai harta sepencarian berbanding dengan penuntut iaitu anak dia tadi. Dan dalam kes yang ketiga iaitu Rohani binti Awing dan 3 yang lain lawan Maimun binti Awing dan 2 yang lain. Dalam kes ini tuntutan harta sepencarian telah difailkan di Mahkamah Tinggi oleh isteri iaitu Allahyarhamah, iaitu isteri tadi telah meninggal dunia sebelum kes tersebut dibicarakan. Dan kemudiannya anak-anak Allahyarhamah telah meneruskan tuntutan harta sepencarian ini dan dengan menamakan anak-anak Allahyarhamah ini hasil perkahwinan dengan isteri yang terdahulu sebagai pihak defendant. Dan Mahkamah Tinggi Syariah telah menolak tuntutan anak-anak Allahyarhamah. Apabila dia telah menolak, anak-anak Allahyarhamah ini telah memfailkan rayuan di Mahkamah Rayuan Syariah pula. Dalam rayuan ini tadi, Mahkamah Rayuan Syariah telah menyatakan bahawa anak-anak ini gagal membuktikan bahawa tanah yang dituntut sebagai harta sepencarian ini adalah tanah yang dimajukan dalam tempoh perkahwinan Allahyarhamah dan juga Allahyarham suaminya.
Tetapi ada satu perkara yang agak menarik di sini, iaitu Mahkamah Rajuan Syariah tidak membuat sebarang ulasan mengenai kedudukan ataupun kita kata sebagai locus standi anak-anak tersebut yang memfailkan tuntutan di mahkamah tadi, yang menuntut harta sepercarian bagi pihak ibu mereka yang telah pun meninggal dunia. Tidak dibangkitkan dalam kes ini. Dan ini menunjukkan bahawa mahkamah telah bersetuju bahawa anak-anak kepada si mati boleh membawa tindakan ini bagi pihak si mati dalam membuat tuntutan harta sepencarian. Dan bagi memfailkan tuntutan harta sepencarian, anak-anak kepada pasangan perkahwinan yang telah meninggal dunia ini tadi mestilah mengemukakan bukti-bukti sumbangan yang telah dilakukan oleh pasangan yang berkahwin tadi semasa hayat mereka, membuktikan bahawa adanya pengembangan ataupun penambahbaikan terhadap harta yang hendak dituntut tadi dalam tempoh perkahwinan mereka ataupun arwah ibu bapa mereka lah. Dan tuntutan ini perlulah difailkan di Mahkamah Tinggi Syariah dengan kadar segera. Sebab ada kes di mana apabila lambat lebih daripada 50 tahun, maka Mahkamah Syariah telah menolak. Kerana mengapa ia perlu difailkan dengan kadar segera adalah untuk mengelakkan bukti-bukti penting rosak dan hilang dalam simpanan. Dan kelewatan sebenarnya memfailkan tuntutan harta sepercarian di mahkamah ini akan mengakibatkan bahawa Mahkamah Syariah beranggapan bahawa pasangan perkahwinan itu telah pun meredai bahagian harta tersebut. Dan dalam kes-kes ini juga kita boleh dapati bahawa Mahkamah Syariah sebenarnya mengambil kira fakta kes dan pembuktian kes oleh plaintiff dalam memutuskan tuntutan dan juga kadar pembahagian tuntutan terhadap harta sepencarian. Dan sehingga kini juga didapati bahawa tidak ada kes yang didaftarkan di Mahkamah Syariah berkaitan dengan tuntutan harta intelek sebagai harta sepencarian. Sebagai kesimpulannya, dapat kita katakan bahawa tuntutan harta sepercarian oleh waris dibenarkan walaupun sebenarnya dia adalah hak eksklusif pasangan perkahwinan, iaitu suami dan isteri. Namun kebelakangan ini sebenarnya kita dapati bahawa sudah menjadi trend waris-waris menuntut harta sepercarian di Mahkamah Syariah. Malah ada fatwa di negeri Kelantan yang membenarkannya. Dan pada kebiasaannya, Mahkamah Syariah mengambil kira fakta kes dan juga pembuktian kes oleh plaintiff dalam menentukan tuntutan dan juga kadar pembahagian tuntutan terhadap harta sepercarian. Dan seterusnya yang akhir adalah tiada peruntukan yang khusus di dalam undang-undang berkaitan dengan harta apa yang boleh dituntut sebagai harta sepercarian. Dalam hal ini kita boleh kata bahawa undang-undang itu silent, senyap. Dan jadi tidak adalah sebarang halangan di sisi undang-undang untuk menuntut apa-apa jenis harta, dan ini termasuklah harta intelek. Jadi harta intelek boleh dituntut sebagai harta sepencarian. Sekian, terima kasih.